Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala, pada malam ni kita dapat berjumpa sekali lagi di dalam perbincangan online kita pada malam minggu. Asalnya tak seramai ni sebenarnya, tapi tak apalah, kita continue. Keluar suara alamak. Hello. Ini tak ni kah? Mana ni? Kita dapat berjumpa. Biasalah masalah teknikal. Saya guna laptop anak saya pula malam ni. So, bila melibatkan perkara-perkara teknikal tu macam tu lah. So, tak apa, alhamdulillah boleh dengar. Kita teruskan perbincangan kita pada di malam minggu ini, untuk kita sama-sama mengulang kaji untuk kebaikan kita bersama lah. Kebaikan saya juga boleh refresh sedikit sebanyak ilmu dan pengalaman yang saya ada, dan para pendengar juga boleh sama-sama refresh lah. Saya tengok ramai yang hadir ni, yang tera-tera saya pula jadi takut. So kita sambung tentang tajuk malam ni ialah tajuk harta sepencarian. Sekejap. Okey. Tajuk tentang harta sepencarian. Harta sepencarian ni sebenarnya adalah satu tajuk yang saya kurang pengalaman sebenarnya. Bukan saya tak ada pengalaman langsung. Saya ada pengalaman tentang harta sepencarian, tapi saya dah lama tak buat. Sebab dia adalah satu tuntutan litigation in nature. Jadi dia selalunya memerlukan satu tim, walaupun mungkin nampak seorang saja yang appear, tetapi di belakang tu selalunya dia ada tim lah yang akan buat jika betul-betul sesuatu kes harta pencarian itu dibawa ke mahkamah. Dan saya sekarang ni memang banyak bergerak secara solo lah, dari sudut kepeguaman tu. Jadi saya memang kurang pengalaman tentang harta pencarian, dan saya percaya yang hadir pada malam ni ada peguam-peguam syar'i yang lebih berpengalaman tentang harta pencarian. Walau bagaimanapun, untuk melengkapkan kita punya perbincangan secara keseluruhan, saya masukkan juga perbincangan tentang harta pencarian. Saya mengajar kuliah subuh di masjid pun guna kitab fiqh manhaji. Memang tak ada lah harta pencarian dalam kitab fiqh manhaji kan, tapi saya sentuh juga tentang harta pencarian kerana ia sangat relevan di dalam kehidupan masyarakat Melayu Muslim di negara kita. So harta pencarian ni dari sudut definisinya ialah, definisi ni section 2 Akta Undang-Undang Keluarga Islam ataupun enakmen Undang-Undang Keluarga Islam. Memang definisi ni section 2 je lah. Mana-mana enakmen selalunya kan, pada section 2 tu dia akan menceritakan tentang definisi harta yang diperoleh
bersama oleh suami atau isteri semasa perkahwinan berkuat kuasa mengikut syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum syarak. So harta sepecarian ni yang pertamanya ialah harta bersama suami isteri. Mana kena kahwin lah. Asalkan kahwin antara suami dan isteri, maka ia akan jadi harta sepecarian selepas daripada itu. Mana syarat pertama tu dia kena kahwin. Kalau tak kahwin, dia tak akan jadi harta sepecarian. Kerana dia diperolehi secara bersama oleh suami atau isteri semasa perkahwinan. So maknanya kalau sebelum perkahwinan harta suami atau harta isteri, maka ia tidak dikira sebagai harta sepecarian, kita panggil harta bawaan ataupun harta-harta individu. Sebab harta sepecarian ni dia mesti yang bersama diperolehi antara suami dan isteri dalam tempoh perkahwinan itu berkuat kuasa dan mengikut syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum syarak. Dia letak macam tu sebab lepas ni maknanya mahkamah ataupun enactment ataupun statute akta itu dia akan melihat kepada peruntukan di dalam undang-undang lah bagaimana untuk menentukan sama ada sesuatu itu harta sepecarian ataupun tidak. Tapi yang paling pentingnya kat sini, dia adalah semasa perkahwinan suami dan isteri itu. So harta sepecarian ini bermula daripada adat pepatih carian laki bini dia kira. Maknanya dia banyak diamalkan di Negeri Sembilan dan Melaka lah. Tetapi apabila dia sekarang dikanunkan ataupun dijadikan statute, maka harta sepecarian ini bukan sahaja ada di Negeri Sembilan dan Melaka, dia sudah ada di seluruh Semenanjung lah kot, di seluruh Malaysia lah. Maknanya yang ada enactment undang-undang keluarga Islam tu adalah dia punya definisi harta sepecarian, maka pihak suami ataupun pihak isteri, selalunya isteri menuntut harta sepecarian, tapi suami juga boleh menuntut harta sepecarian. Saya mewakili isteri sebenarnya harta sepecarian ni. Sama ada isteri menjadi plaintiff ataupun ada juga isteri menjadi defendant sebab suami yang pohon. Tapi saya tak ada pengalaman mewakili suami. Tapi tak apalah, sebenarnya suami juga boleh pohon atas sepecarian. Kalau suami pohon, suami jadi plaintiff, defendant itu isteri lah, ataupun kalau melibatkan waris lah kalau melibatkan tuntutan harta sepecarian selepas berlaku kematian. So dia asalnya adalah daripada carian laki bini adat pepatih, tapi sekarang ni dia sudah pun menjadi satu undang-undang yang sudah pun diterima secara umumnya di Malaysia, di Nusantara, di Malaysia sebenarnya. Kawan-kawan kita yang belajar agama di Mesir, di Jordan, Syria apa semua tu, so dia tidak familiar sebenarnya dengan harta sepecarian. Sebab itulah syaratnya juga kalau nak jadi peguam syar'i, dia kena di setengah negeri tu dia kena adalah diploma lanjutan lah, maknanya supaya mempelajari undang-undang guaman syar'i itu secara lebih khusus, bukan sekadar kita kata fiqh dan syariah itu sahaja. Antaranya tentang harta sepecarian lah, sebab harta sepecarian tak ada di Timur Tengah. Kemudian timbullah pula isu yang mengatakan tak ada dalil lah harta sepecarian, tak ada dalil sebab tak adalah dalil Quran ke dalil hadis ke. Jadi harta sepecarian ni secara umumnya dia adalah berdasarkan uruf kehidupan seharian sehingga sebati dan menjadi suatu perkara yang lumrah. Uruf, al-urufu muhakkamah, sesuatu adat yang diperakui oleh undang-undang. Dia asalnya dia hanyalah satu uruf, satu kebiasaan, tetapi akhirnya dia diiktiraf sebagai satu undang-undang. Al-urufu muhakkamah, salah satu daripada kaedah di dalam usul fiqh, pendalilan dalam usul fiqh, dalil-dalil yang tidak disepakati. Salah satunya ialah al-urufu muhakkamah, uruf yang akhirnya terbentuk menjadi suatu undang-undang. So sebenarnya kalau peguam ni apabila benda dah jadi undang-undang, dia tak bahas dah. Sebab apabila sesuatu tu dikanunkan, dia tengok kanun je lah. Dia tak pergi dah kepada asal tu, asalnya bermana, itu lebih kepada perbincangan akademik je lah. So apabila dia sudah dikanunkan, bagi pengamal undang-undang, kita panggil beramal kan. Saya pengamal undang-undang beramal di Batu Kif. Orang dengar jadi gelak, beramal di Batu Kif ni macam beramal agama Hindu ke apa, agama Buddha ke apa.
beramal, maknanya kita praktis. Kita panggil beramal. Maknanya seorang peguam apabila sudah dikanunkan, maka dia akan mengikutlah apa yang tertera di dalam statut. Selalunya peguam dia tidak pergi jauh dah. Dia tidak pergi dah kenapa benda ni distatutkan sebegini. Kenapa dikanunkan sebegini. Cuma segi akademiknya, dia akan pergi jauh lah. Kenapa tu itu yang jadi bermulanya sampai daripada carian laki bini adat pepatih tadi tu. Dan diselaraskan dalil itu dengan hukum-hukum syarak lah. Contohnya ialah tentang al-urufu muhakkamah, uruf yang akhirnya menjadi hukum, menjadi suatu perundangan. So benda ni disebut di dalam contohnya kes Boto binti Taha, Roberts Kamaruzzaman. Sekarang ni saya ingat dia tak sebut dah benda-benda macam ni sebab sudah dikanunkan. Kalau dulu-dulu adalah kot disebut sebab sekadar untuk mempopularkan ataupun untuk meraihkan kenapa dikanunkan harta pencarian itu. Dan ada juga ulama yang ataupun agamawan yang menghujahkan ataupun mendalilkan harta pencarian ni mengikut konsep syarikah, syarikatul abdan. Dia bukan syarikatul inan. Kalau syarikatul inan tu maknanya dua pihak ini berkongsi modal. Kalau 50-50 maka harta 50-50 sebab berkongsi modal. Tetapi syarikatul abdan ni satu pihak memberikan modal, satu lagi pihak dia mungkin dia bagi modal tapi sikit, ataupun dia mungkin langsung tak bagi modal tapi dia memberi tenaga, abdan, badan dia tu menghasilkan wang dan akhirnya menghasilkan properti. Contohnya mungkin suami dia bagi duit modal tapi isteri menggunakan modal tersebut untuk masak nasi, buat sambal, jual nasi lemak kan. Jual nasi lemak. Tapi modal daripada suami tapi isteri yang bekerja contohnya. So kerja tu, abdan tu dia panggil satu sumbangan langsung. Dia bukan sumbangan tak langsung. Sebab kerja itu sendiri adalah suatu perkongsian. Sebab dia tak ada duit tapi dia boleh bekerja. Dia pandai memasak dan dia boleh buat kuih dan sebagainya, contohlah. Bukan semua orang pandai buat kan, tapi tak semua orang ada duit. Jadi dia berkongsi. Dan ini dibahaskan juga dalam ilmu syarikah tu. Syarikatul abdan. Syarikatul abdan ni kalau kira mazhab Syafi'i dia tak terima. Mazhab Syafi'i dia terima syarikatul inan je. Tapi mazhab Hanafi menerima syarikatul abdan sebab kalau ikut mazhab Syafi'i, syarikatul abdan ni dia jadi macam tak jelas lah. Beberapa ulama dalam mazhab Syafi'i lah. Sebab Syafi'i kan dia semua strict, dia semua takyin, dia kena ditemin betul-betul. Dia hanya menerima syarikatul inan. Tapi tak apa, sebab kita adanya juga syarikatul abdan yang diluluskan oleh ataupun yang ulama recognize, ulama mazhab Hanafi. So ada yang mengaitkan harta pencarian itu dengan konsep syarikatul abdan. So harta pencarian ni dari segi menentukan dia punya portion, dia tidaklah semestinya 50-50. Dia adalah ditentukan melalui takat sumbang. Dia sebenarnya harta pencarian ni, kalau yang saya handle apabila berlaku kematian, apa yang saya bawa, memang pasangan kepada si mati dia boleh tuntut harta pencarian. Sekiranya kes itu adalah kes straightforward yang melibatkan waris-waris, maknanya di kalangan keluarga yang tak ada apa-apa isu, selalunya kita boleh putuskan secara permuafakatan. Maknanya contohnya si isteri ni dia nak claim harta pencarian begini-begini. Waris kepada si matinya ialah anak-anak je lah. Anak-anak tu pun adalah anak-anak yang sama dengan pasangan tadi. Jadi selalunya dia tidak menjadi isu sangat lah. So dia hanya boleh diputuskan secara muafakat. Okey, kita nak bagi kepada mak kita berapa. Okey, mak ambil yang ni sebagai harta pencarian, yang lebih tu barulah difaraidkan contohnya. Dia cuma menjadi isu apabila adanya pihak yang tidak bersetuju terhadap apa yang dituntut oleh pasangan. Sebelum daripada tu, harta pencarian ni dia hanya timbul dalam 3 keadaan ataupun kausa tindakan. Kita panggil cause of action. Kausa tindakan bagi harta pencarian ini ialah apabila timbul 3 perkara. Yang pertamanya ialah apabila berlakunya
poligami. Apabila berlaku poligami, maka isteri boleh menuntut harta perceraian. Isteri pertama tu boleh menuntut harta perceraian supaya ditentukan terus mana harta dia dan mana harta madu dia. Contohnya, bila berlaku poligami boleh dituntut harta perceraian. Kausa tindakan yang kedua ialah apabila berlaku perceraian. Apabila berlaku perceraian, cerai hidup lah. Apabila berlaku perceraian, confirm dah ada perintah cerai tu, barulah tuntut harta sepencarian. Kadang-kadang dibuat perjanjian pra perceraian supaya pihak-pihak tidak menuntut harta perceraian. So bagi saya agreement itu mengikat, tapi ada juga yang kata agreement itu tidak mengikat kerana kausa tu timbul selepas tu. Dia jadi banyaklah perbahasan kat situ. Cuma kalau ikutkan saya, kalau dah berjanji macam tu, kena ikut apa yang dijanjikan lah. Tapi itu tak apalah, kadang-kadang litigasi tu jadi macam-macam. Sebab kausa tu hanya timbul selepas berlakunya perceraian. Jadi perjanjian sebelum perceraian tu dia jadi macam belum matang. Ada yang hujahkan begitulah, tapi ada juga hujah yang mengatakan perjanjian itu mengikat lah. Al-muslimuna ala syurutihim. Kalau nak dikiaskan kepada ta'liq tu memang lepas ijab kabul suami isteri baru ada lafaz ta'liq. Kalau sebelum ijab kabul macam mana nak ta'liq? Sebab tu kita, mana pasangan yang berkahwin tu selepas dia ijab kabul sah-sah semua, baca doa dan terus dia lafaz ta'liq kan. Sekiranya saya meninggalkan isteri saya 3 bulan 3 bulan qamariyah berturut-turut bla 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 kan. Dia tak baca sebelum, sebab sebelum tu belum ada locus standi. So adalah yang hujahkan, so kalaulah perjanjian pra perceraian tu dianggap sebagai tidak sah kerana kausa tindakan tu belum wujud dan sebagainya. Tapi itu saya tak nak bahas panjang lah, sebab dia terlalu terlalu akademik dan benda tu boleh sentiasa dibahaskan dan terpulang kepada ijtihad hakim lah. Cuma kalau ikut pendapat saya, benda tu mengikat lah kan. Orang sekarang dah nak pergi kepada pre-naps kan, perjanjian sebelum kahwin, apatah lagi perjanjian harta perceraian sebelum timbul kausa tindakan. So sepatutnya lebih dibolehkan lah, tapi tak apalah. Cuma nak ceritanya, kausa tindakan itu timbul selepas berlakunya poligami, selepas berlakunya perceraian hidup dan selepas berlakunya kematian. Kematian tu perceraian lah, itu perceraian secara mati, maknanya cerai mati. So yang kebanyakan kes yang berkaitan dengan kita ni cerai mati lah sebenarnya. Sebab kita nak sembang pasal pusaka. So bila berlaku cerai mati, selalunya kita akan selesaikan secara permuafakatan. Sekiranya tak boleh selesaikan permuafakatan, barulah kita terpaksa lah nasihat kepada pihak-pihak supaya bawa kes ni ke mahkamah. Dan kalaulah ada tuntutan tentang harta perceraian, dia tidaklah bermaksud kita langsung tak start tentang pengurusan pusaka si mati, sebab bukan semua harta tu dituntut sebagai harta perceraian. Jadi kita boleh teruskan dengan di unit pusaka kecil, ataupun kita boleh teruskan di mahkamah. Cuma harta itu saja kita kecualikan. Contohnya baru ni pun 2 buah rumah itu kita tangguhkan keputusan tentang pembahagian kerana pihak-pihak telah memfailkan permohonan harta perceraian. Tetapi kita putuskan di pusaka kecil, harta alih, duit-duit dalam ASNB, duit dalam tabung haji dan sebagainya, itu sudah boleh dibahagikan mengikut persetujuan ataupun mengikut faraid lah. Persetujuan tu selepas faham faraid. Jangan bersetuju tanpa faham. Mana wajib kena ikut faraid. Selepas faham ikut faraid tu, dia wajib tahu faraid, tapi bukan wajib terima mengikut faraid. Dia kena tahu dulu bahagian faraid dia, kemudian kalaulah dia nak muafakat ke, dia nak takharuj apa semua, itu dia dibenarkan lah, tapi kena kira faraid dulu. So lepas kira faraid, adalah persetujuan tentang harta alih tadi. So harta tak alih tu, yang 2 tu, kerana dibawa ke dituntut harta perceraian di mahkamah syariah, maka kita hold yang itu dululah. Bukanlah bermaksud kalau ada yang nak menuntut harta perceraian, langsung kita tak bawa ke pusaka kecil ataupun ke mahkamah. Itu jadi kita kata merugikan masa lah, ataupun menzalimi waris yang perlukan
duit cash yang segera dan sebagainya, sebab bukan semua nak dituntut sebagai harta sepencarian. Selalunya harta sepencarian ni hartanya besar, selalunya tanah, rumah. Kereta tu boleh lah kalau kereta-kereta yang besar, walaupun saya tak pernah tuntut lah, saya tak pernah terima, saya tak pernah handle kes yang handle kereta ni pun selalunya dibahagi secara takharus juga. Tapi sebenarnya ada juga kes yang menuntut kereta sebagai harta sepencarian kalau kereta tu terlalu bernilai lah, selalu nilai yang besar. Sebab benda tu terpaksa ditulis pada geran tanah nama seorang, walhal ialah usaha bersama. Macam tu. So apabila perkara ni tidak boleh diputuskan kerana dia harta yang bercampur macam tu, barulah ia dibawa ke mahkamah, dan pada masa tu takat sumbang itu menjadi isu. Saya nak cerita tentang isu takat sumbang sebenarnya. So takat sumbang itu ditentukan di mahkamah. Dia tidak semestinya 50-50. Dia bergantung kepada sama ada sumbangan langsung ataupun sumbangan tidak langsung. Sumbangan langsung ni seperti mana dapat dibuktikan tentang kewangan. Maknanya dibeli rumah ni, isteri juga memberi sumbangan langsung secara kewangan dalam membantu suami membeli rumah. Contohnya satu kes yang saya bawa tu dia agak mudah sebab bila dia beli rumah tu pun peguam conveyancing tu, peguam hartanah yang tulis, yang buat perjanjian jual beli tu, dia buat perjanjian jual beli bukan dengan saya tak kenal pun, lepas bercerai baru jumpa saya. Jadi ditulis tu secara lebih jelas, maknanya minah, contohnya minah di resit tu ditulis minah membayar bagi pihak ahli sebanyak 5,000 duit deposit. So dalam perjanjian tu nama ahli, tapi dalam resit tu peguam tu tulis jelas-jelas minah membayar bagi pihak ahli, dan resit original disimpan oleh minah, dan lepas tu ahli dengan minah ni bercerai, saya mewakili minah. Jadi senanglah saya buktikan bahawasanya deposit itu dibayar oleh minah, sebab resit pun memang ditulis minah membayar bagi pihak ahli. Itu pun saya tak tahu kenapa peguam tu dia selalunya peguam hartanah conveyancing pun selalunya kita tulis pada nama resit tu adalah kepada nama dalam perjanjian jual beli je. Kalau ahli yang beli, tu dia ahli lah yang bayar 5,000 walaupun isteri dia yang bayar. So sebenarnya kalaulah memang betul-betul itu duit daripada isteri dia, sebab isteri dia yang jual nasi lemak tadi ataupun ambil upah jaga kanak-kanak kan, jaga baby kan, ambil upah, tak kisahlah apa-apa kerja. So kalaulah memang isteri itu yang bayar, saya rasa praktis ataupun amalan yang dibuat oleh peguam conveyancing tu betul lah dan patut dipuji lah, sebab dia tulis tu jelas minah membayar bagi pihak ahli. Jadi saya senang, original pun ada dengan klien saya. Jadi pembuktian dari sudut kewangan tu adalah sangat mudah lah, sebab deposit, cukai tanah, cukai pintu dan beberapa installment dibayar oleh isteri dia, oleh anak guam saya. Walaupun loan tu memang oleh suami, dan memang loan oleh suami lah, suami kerja, tapi ada juga installment tu suami tak bayar lah sebab dia bukan potongan gaji. So ada juga lapse beberapa bulan tu, bila tak bayar, si isteri ni yang bayar. Isteri bayar tu selalunya mudah lah sebab dia bayar daripada akaun dia, sama ada dia pergi ke cash deposit machine ataupun dia pergi bayar internet banking tu. So dia boleh print untuk menunjukkan itu dibayar daripada akaun dia. So adalah pembuktian dari sudut kewangan. So kewangan itu kita panggil sumbangan langsung. Dia bukan sumbangan langsung, kewangan itu memang mudah difaham. Tenaga juga dikira sebagai sumbangan langsung. Mana macam saya ceritakan tadi, dia dapat buktikan dia bekerja dan duit hasil daripada bekerja tu dia bantu suami dia untuk mendapatkan properti. Itu adalah sumbangan langsung, dan ini selalunya akan dapat banyak lah, akan dapat 50-50, dan bahkan kalau dapat dibuktikan lebih banyak, selalunya akan dapat lebih banyak. Cumanya yang ramai juga masyarakat di sana dia tidak faham. Dia duduk kata kalaulah si isteri itu suri rumah, maka isteri tak dapat klaim harta pencarian. So ini adalah satu salah faham. Sebab isteri menjadi suri rumah itu adalah sumbangan tidak langsung. Itu dipanggil sumbangan tidak langsung, takat sumbang. Isteri menjadi suri rumah, memanglah dia tidak membawa apa-apa duit kepada suami. Tapi sebenarnya kerja dia sebagai suri rumah itu suami kena bayar sebenarnya. Kena bayar upah dia basuh kain, kena bayar upah dia masak, kena bayar upah dia jaga anak. Kalaulah ada suami yang membayar isteri upah, si isteri menguruskan rumah tangga, and then isteri itu tak boleh tuntut harta pencarian.
Kalau ada. Tapi selalunya tak ada lah. Takkanlah isteri kita buat air. Kan lepas ni nak minum Nescafe kita pun okey lah. Bayar Nescafe ni RM5 kan. Tak ada, kita tak bayar pun. Tapi sebenarnya kita kena bayar sebab kita yang kena basuh pinggan. Suami yang kena masak nasi. Suami yang kena basuh baju. Jadi kerja-kerja isteri tadi, isteri dia sebenarnya dia apa? Dia kena meraihkan suami dari sudut nafkah batin dan seumpamanya, itu aja. Yang lain tu perlu dibayar sebenarnya. Tapi kita tak bayar lah. Kita tak bayar tu yang panggil sumbangan tidak langsung. Dan trend ataupun kebiasaan mahkamah syariah, sumbangan tidak langsung bagi isteri yang solehah ni, dia kira memberi sokongan secara moral ni kepada suami. Dia boleh pergi sehingga 1/3. Maknanya sekitar 33.33%, tapi selalunya dia tak tulis lah 0.33%. Selalunya dapatlah kat suri rumah itu 30%. Dan selalunya saya tengok takkan kurang daripada 25% kalau suri rumah semata-mata. Yang penting sebab perkahwinan, bukan pasal masalah dia kerja. Dia kerja di rumah. Dia kerja di rumah tu dikira sebagai satu sumbangan tidak langsung. Saya boleh katakan 25% confirm. Dan kalau dia dapat buktikan dia seorang suri rumah yang bagus apa semua, so kadang-kadang boleh mencecah sehingga 33%. Dan kalau dapat buktikan lain lagi, itu yang ditinggi tu. Yang ditinggi 35, 40, 50 dan sebagainya lah. Cuma ceritanya sumbangan tidak langsung isteri itu selalunya dinilai sebagai sekitar 1/3 lah lebih kurang. Dia bukan 1/2 sebab dia tak ada sumbangan langsung. Yang sumbangan langsung tu akhirnya tinggi. Itu pun banyak dah suri rumah dia tak puas hati. Dia kata mana boleh, sepatutnya kita lebih tinggi walaupun kita suri rumah kan. Sebab kadang-kadang kita terpaksa berhenti kerja kerana nak jaga anak dan sebagainya. Jadi rendah pula. Tapi itulah trend lah. Itu boleh dihujahkan lagi oleh peguam syar'i untuk bagaimana dia nak meyakinkan tentang adanya takat sumbangan tidak langsung tadi. Dan surah rumah ni maknanya isteri yang kerja, suami tak kerja. Ataupun maknanya dalam properti tu banyak sumbangan daripada isteri. Ialah saya pun ada satu case human resource. Dia adalah head department human resource. Gaji dia 27,000 sebulan. So memang isteri tu cakap, abang tak payah kerja lah, abang tak nak pergi sekolah, ambil sekolah. So last sekali suami dia berhenti kerja, suami dia buat freelance, takaful dan sebagainya lah. So still gaji isteri tu lebih banyak lah, 27,000 sebulan tu takkan lain nak suruh isteri dia berhenti kan. So kebanyakan property memang dibeli oleh isteri lah. Tapi itu consultation je. Saya tak katanya kalau sekiranya isteri yang banyak menyumbang di sudut property, suami itu sura rumah. Sebab tadi suri kita panggil sura lah kan. Maknanya dia tidak bekerja tetapi dia still ada hak sumbangan tak langsung tadi. Kalau kita kiaskan kepada kes yang isteri sebagai suri rumah yang ada sumbangan tak langsung. Cuma takat sumbangan suami itu saya rasa tak lebih 10% lah kalau lah mahkamah nak memberi pengiktirafan kepada suami tadi beberapa contoh. Maknanya sumbangan itu banyak, tapi sebagai suami saya nak tuntut lah. Dan memang itu pun pernah saya handle. Saya mewakili isteri yang dijadikan defendant kerana suami selepas dia bercerai, suami memohon harta yang dibeli atas nama isteri sebab isteri pun bekerja. Dia nak juga sebagai harta pencarian dia. Dan memang ini dibenarkan. Cuma dia panggil takat sumbang tadi, dia tidak sebanyak takat sumbang isteri lah. Sebenarnya kalau suami, kalau dia nak proof harta tu sebagai harta dia kena proof secara sumbangan langsung. Itu maksud saya. Kalau dia dapat proof, ada kes dia dapat proof dia yang bagi duit. Asal saya beli property je mesti tak nama isteri saya. Asal saya beli mesti nak. Bahkan semua harta kena tak nama isteri saya sebab isteri saya seorang queen control, dia kata. Tapi dia dapat proof semua duit adalah pada dia. Itu dia panggil dia sumbangan langsung. Itu memang banyak lah dapat ke suami. Pernah satu kes tu ada 15 geran tanah, 8 dapat ke isteri, 7 dapat ke suami. Dia lebih kurang lah, dia tengok nilai. Itu memanglah sebab sumbangan langsung. Cuma saya nak cerita sumbangan tak langsung tadi. Sebab suami ni dia kata kalau aku tak benarkan isteri aku kerja, isteri aku tak boleh kerja kak. Tapi sumbangan tidak langsung suami ni terlalu sedikit lah, mungkin 5%. Dan
selalunya diselesaikan off court lah, sebab malu kat suami dia nak claim lebih-lebih kalau dia tidak ada sumbangan langsung. Tapi kalau ada sumbangan langsung tu kadang-kadang dia akan mendedahkan aib lah, sebab dia akan kata isteri saya ni adalah queen control, asal saya beli je letak nama dia, asal saya beli letak nama dia. Jadi masalah juga yang macam tu. So sebab itulah hak tu timbul antara suami dan isteri dan ditentukan oleh mahkamah syariah melalui, dia panggil istilah dia takat sumbang. Takat sumbangan menyumbang secara langsung, mahkamah akan melihat kepada sumbangan beliau dalam kebajikan keluarga. Ini tidak menyumbang secara langsung. So ada jugalah kepada isteri tadi. Dari sudut pembuktian, selalunya kalau ada dokumen senanglah. Kalau ada dokumen kita panggil kitabiah. Maknanya dokumen speaks itself. Maknanya dokumen itu sendiri menceritakan siapa yang menyumbang, siapa yang membayar dan sebagainya. Tapi dalam kebanyakan kes, bila suami isteri ni harmoni, dia tak simpan segala resit, dia tak simpan apa, dia halal je. Jadi selalunya dia akan jadi susah untuk membawa dokumen. So dia tak ada isu. Kalau tak ada dokumen, selalunya kita bawa keterangan, kita kata bayinah lah, pengakuan, keterangan-keterangan saksi yang membuktikan apakah membuktikan dia bekerja lah. Saya memang plaintiff ini bekerja, plaintiff inilah yang jaga anak saya. Bila saya nak pergi kerja, saya akan singgah rumah plaintiff dan saya bagi anak saya kepada plaintiff, sebab saya lebih percaya dia adalah jiran saya, dan saya bayar dia 400 sebulan untuk seorang anak. Dan ada juga kawan-kawan saya lain yang hantar. So boleh 3 orang dah 1,200 contohnya. So benda tu perlu diceritakan lah, sebab tidak ada, sebab mungkin diberi tu secara cash. Kalau ada diberi secara bank in, mungkin boleh dijadikan bank statement plaintiff tu sebagai bukti dia bekerja mengasuh anak tadi contohnya. Tapi tak apa, itu adalah cara untuk dibuktikan. Peguam syar'i tahulah macam mana cara nak membuktikan, selalunya melalui keterangan saksi-saksi. Yang pentingnya tidak ada keterangan yang bercanggah. Dan dokumen kalau tak boleh 100% pun kita akan support secara circumstantial dan sebagainya lah. Tapi kalau untuk harta secari pembuktian tu, kalau boleh kepada yakin lah, ataupun tinggi lah, zon al-ghalib lah. Janganlah kita buktikan tapi benda tu jadi macam syak aja, zon ke waham lagi lah, tak boleh diterima. Selalunya bukti dalam harta pencarian dia kena sampai ke peringkat yakin ataupun zon al-ghalib. Sebab kalau tidak, macam-macam boleh reka lah, macam-macam boleh cerita. Jadi penceritaan itu perlu dibuktikan sehingga darjah pembuktian itu mencapai tahap yakin ataupun zon al-ghalib. Maknanya kena 90% ke atas lah. Kalau zon tu dia macam ragu-ragu lagi, betul ke. Jadi tak kuat lah. Jadi kena, sebab itulah jangan bergaduh sebenarnya. Kalau bergaduh ni jadi susah. Sebab atas pencarian ni antara pembuktian yang agak tidak straightforward lah bagi saya. Sebab selalunya masa harmoni ni orang tak simpan lah resit apa semua. Cuma kes saya yang saya tunjukkan contoh tu, saya pun tak tahu kenapa. Ataupun dia sudah menjangkakan akan berlaku perceraian, sehingga kan si isteri tu sudah pun dia menyimpan, dan dia tak tahu sama ada dia yang minta daripada peguam tanah tu supaya ditulis sebegitu rupa. Jadi saya agak mudah untuk bawa kes tu sebenarnya. Saya agak mudah, dan kadang-kadang rasa nak tergelak pun, sebab kalau defender pun dia nak attack pun jadi susah. Sebab jelas benda tu daripada plaintiff defender. Dia lawyer dengan lawyer tak ada isu sebenarnya. Dia kalau bergaduh ni antara klien je lah, antara plaintiff dengan defender lah. So ini pembuktian. Kita jangan rasa kita tak ada bukti. Keterangan itulah bukti. Cuma keterangan secara bayinah ni jadi panjang lah. Dia kena jadi panjang. Siapa yang sanggup jadi saksi? Kadang-kadang mula-mula sanggup, lepas tu tak sanggup. Sebab saksi tu dia kena bagi keterangan, kemudian kena cross, kemudian kena re-examine balik. Selalunya peguam dia tidak melatih sebenarnya. Cuma peguam dia memberi tunjuk ajar untuk membantu tuntutan yang dibuat oleh plaintiff tu lah. Ini saya nak cerita tentang bukan semua harta itu adalah harta sepencarian.
Di sana terdapat beberapa status harta, harta bawaan, harta dapatan, harta keluarga, harta individu, harta perkongsian. Di sana terdapat juga beberapa harta yang diistilahkan ataupun dipanggil secara urufnya macam inilah. Pertamanya harta bawaan. Harta bawaan ni adalah satu harta seseorang itu bawa sebelum dia kahwin. Sebelum dia kahwin, dia sudah pun ada harta. Setengah-setengah tu dia sudah ada rumah pun sebelum dia kahwin. Ada rumah, ada kereta. So itu kita panggil harta bawaan. Harta yang dia bawa sebelum mereka berdua ini berkongsi kehidupan sebagai suami isteri. So masing-masing suami pun ada harta dia, isteri pun ada harta dia. So harta ini kita panggil harta bawaan, dia bukan harta sepencarian. Tetapi harta bawaan ini dia boleh menjadi harta sepencarian apabila harta ini kita improve. Rumah tu dijadikan rumah kelamin, kemudian dibuat renovation menggunakan duit ataupun usaha yang bersama antara suami dan isteri. Maka asalnya dia harta bawaan, sekarang sudah pun menjadi harta sepencarian. Mana sebahagian itu adalah harta bawaan, sebahagian itu menjadi harta sepencarian. Nah, itu kena buktikan lah. Ada satu kes tu, rumah asalnya satu tingkat, tetapi lepas kahwin, mana harta bawaan tu satu tingkat, tapi lepas kahwin dengan dia yang renovate jadikan dua tingkat. Jadikan dua tingkat. Sebab bila lepas berkahwin tu, maknanya si suami dia maintain macam tu je kan, dia maintain macam tu lah, tapi si isteri juga bekerja, so menggunakan maknanya income daripada isteri ni untuk renovate rumah tersebut. So rumah tersebut asalnya harta bawaan, tetapi dia boleh menjadi harta pencarian dan perlu dibuktikan dan dibincangkan lah benda tu. Tapi kalaulah tak ada apa-apa improvement, dia daripada tanah kosong sampai sudah tanah kosong, maka dia adalah harta bawaan yang tidak boleh diklaim sebagai harta sepencarian. Harta rapatan ini adalah satu harta yang masing-masing dapat. Walaupun selepas perkahwinan ataupun walaupun semasa perkahwinan. Masing-masing dapat ni contohnya masing-masing dapat daripada harta pusaka masing-masing. Isteri dia mewarisi harta pusaka mak ayah dia. Suami mewarisi harta pusaka mak ayah dia. So, apa yang suami tu dapat, harta dapatan suami. Apa yang isteri tu dapat, harta dapatan isteri. So, ia tidak menjadi harta pencarian kerana engkau dapat daripada keluarga engkau, aku dapat daripada keluarga aku. Macam tu. Kecuali dia duduk pula kat situ dan dia improve lah, itu isu lain. Cuma kita tak boleh nak claim, ini adalah harta yang isteri saya dapat semasa dalam tempoh perkahwinan dengan saya. Betul lah, tapi dia dapat sebagai harta pusaka dia daripada family dia. So itu adalah harta dapatan. Even harta dapatan ni kadang-kadang dia dapat apa-apalah. Dia dapat, contohnya bos dia bagi kereta kat dia sebab dia adalah seorang staff yang cemerlang. Bos dia kata tak apa, untuk ini kita bagi anugerah loyalty 20 tahun bekerja dengan saya dan cukup cemerlang kepada syarikat, maka saya hadiahkan kepada awak, kepada staff ni, sebuah kereta Beza contohnya. So Beza tu adalah, ataupun kalau nak bagi rumah ke tak kisah, bagi rumah ke apa, maknanya dia dapat dapatan dia walaupun semasa tempoh kahwinan, tapi itu adalah memang hadiah yang dia terima. Kan ada yang dapat jam tangan ke, Rolex ke, apa, pen Montblanc ke apa, tak kisah, masing-masing dapat sebagai dapatan masing-masing, maka dia dikira sebagai harta dapatan, bukan harta pencarian. Sebab harta pencarian konsep dia sama-sama mencari. Dalam kes tu dia tidak sama-sama mencari, dia tiba-tiba mendapat hadiah ataupun dia mendapat hibah daripada mak ayah dia, mendapat pusaka daripada mak ayah dia sebagainya. Itu adalah harta dapatan. Harta pencarian yang kita bincang sekarang ini, entah sampai sempat habis ke tidak saya rasa kena sambung minggu depan ke harta pencarian. Satu lagi konsep yang baru, ini agak baru sebenarnya, tidak semua hakim bersetuju dengan konsep ni, tetapi sudah pun ada beberapa penghakiman atau penghakiman yang dikeluarkan oleh beberapa hakim membuat ijtihad. Harta keluarga. Harta keluarga ni bermaksud si mati dia sudah pun membeli barang tersebut untuk keluarga dia. Walaupun barang tersebut sekali kita fikir macam harta pusaka, contohnya dia beli TV, dia beli mesin basuh, dia beli peti sejuk, dia beli sofa, perabot. Tetapi hakim mengatakan ini bukan harta
harta individu yang perlu difaraikan, dan ini tidak boleh juga dituntut sebagai harta pencarian. Dia menjadi harta keluarga yang mana keluarga itu hendaklah menggunakan sehinggalah barang itu rosak. Kecuali dia beli suatu barang yang memang sangat lama untuk rosak. Contohnya dia beli kereta. Dia kata kereta ni digunakan oleh isteri dia yang kedua. Satu lagi dia beli kereta juga. Kereta tu digunakan oleh isteri dia yang pertama. Tapi nama dia. Yang tu tak menjadi harta keluarga. Sebab kereta ni lama sangat boleh guna. Kadang-kadang 10-20 tahun pun boleh guna. Itu dia menjadi harta pusaka si mati tu lah. Sebab dia terlalu lama. Tapi kalau dia beli macam peti sejuk, dia beli TV. TV untuk isteri kedua tu 80 inci. TV isteri pertama yang gemuk tu, yang bukan nipis tu. Jadi isteri pertama tak puas hati lah. Dia kata, okey, semua harta si mati kira daripada rumah isteri kedua dicampur dengan harta yang si mati beli pada rumah isteri pertama, kita campurkan dan kita kira benda tu sebagai faraid. Tapi kadang-kadang benda tu kalaulah dibiarkan oleh mahkamah, dia akan jadi satu tuntutan yang terlalu banyak lah. Dia panggil kebanjiran tuntutan. Semua nak menuntut. Semua nak menuntut. Jadi mahkamah dia kena bijak, hakim kena bijak, hakim kena tutup ruang-ruang tuntutan-tuntutan yang agak remeh. Sebab penat kalau hakim nak raikan semua benda. Jadi hakim dalam kes tersebut, saya tak ingat kes apa, saya kena cari balik, tapi dia mengatakan ini adalah harta keluarga. Apabila si mati ni dia membeli barangan-barangan ini untuk keluarga itu dia mana dia sudah sedekahkan, dia sudah hibahkan, dia beli untuk keluarga tersebut, maka ia tidak menjadi harta pencarian, dan ia juga tidak menjadi harta faraid, tidak menjadi harta individu, tak jadi harta faraid. Dia menjadi harta yang sudah pun diberi kepada keluarga tersebut, dan keluarga tersebut guna sehingga rosak dan kira habis lah, kira sampai runyam, sampai jahanam lah barang tu. Maknanya habis dengan keluarga tersebut, keluarga lain tak boleh petikai sebab dikira macam sudah dihibahkan oleh si mati kepada setiap keluarga dia. Selalunya bagi yang banyak keluarga lah, isteri satu, isteri dua, memanglah isteri kedua tu barang-barang baru lah, sebab isteri kedua kan. Selalunya memang baru lah sebab baru beli dan baru berumah tangga kan. Contohnya kadang-kadang kita pun tak tahu siapa yang beli kan, siapa yang beli. So dia kadang-kadang setengah hakim tu dia mau tidak melayan perkara-perkara yang bagi dia adalah perkara-perkara yang sepatutnya dilihat secara lebih harmoni. Apabila si mati dah bagi pada keluarga tersebut, ia adalah harta keluarga tersebut. Jadi tak perlu nak ungkit sebagai harta pencarian. Lepas tu saya kata harta pencarian ni selalunya mahal-mahal lah. Selalunya mahal. Memanglah TV pun kadang-kadang mahal juga. Sejuk musim basuh pun memanglah adalah nilai. Tapi kadang-kadang benda tu dikatakan sebagai harta keluarga sebab dia sudah niatkan kepada keluarga tersebut. Saya tak tahu lepas-lepas ni mungkin akan jadi lebih glamour dan lepas-lepas ni macam mana saya tak tahu. Tapi kecenderungan hakim, kecenderungan tentang kewujudan satu istilah baru, iaitu harta keluarga. Harta individu ni adalah harta yang memang individu dia. Harta individu dia, harta ni bukan harta pencarian tapi jadi harta faraid. Harta individu ni koleksi individu dia, contohnya koleksi jam, ataupun bukan koleksi lah, memang jam yang dia pakai hari-hari. Memang pen yang mahal lah, pen yang dia pakai, pen yang dia guna, ataupun dia ada koleksi wang lama, koleksi baju lama, koleksi topi ke, koleksi cap ke, ataupun maknanya handphone, laptop dia atau semua-semua tu adalah kita panggil harta individu. Ini tidak boleh menjadi harta pencarian sebab dia memang individu dia. Dia bukannya mendapatkan harta tu daripada secara bersama dengan pasangan dia, tak. Itu memang dia. Koleksi individu dia. Sebab itulah kadang-kadang macam koleksi akorok, akopal ni kadang-kadang dia kira tu koleksi individu dia. Dia bukan beli untuk keluarga pun sebab tak guna pun. Hanya disimpan. Kalau disimpan bagi saya benda tu jadi harta individu, dia akan difaraidkan. Yang menjadi harta keluarga tadi memang keluarga tu guna. Sofa memang duduk hari-hari pun, kapet memang duduk hari-hari pun, tapi kalau dia simpan, walaupun pada keluarga tersebut, tapi dia simpan sebagai koleksi dia, yang memang kadang-kadang koleksi keris. Baru ni koleksi helmet. Baru minggu lepas saya pergi rumah Datin tu, memang husband datuk dia tu dia memang buat koleksi helmet. Tapi helmet yang ni lah, helmet pilot, helmet mana helmet
Maknanya kalau motor tu motor yang berkuasa tinggi lah, ada helmet-helmet dia apa semua. Itu koleksi pribadi dia yang menjadi harta individu, dia bukan harta pencarian, dan dia menjadi harta yang perlu difaraikan lah. Mana dia perlu ada takharus lah, dia kena tanya anak-anak dia, okey anak-anak yang mana nak ambil, yang mana tak nak okey bagi kat mak. Yang mana dia kena dia dikira sebagai harta individu yang difaraikan, itu maksud saya. Yang dijadikan sebagai koleksi antik contohnya, tu dia tak jadi harta pencarian lah, sebab masing-masing dia ada personal touch dengan harta-harta dia tersendiri lah, itu harta individu. Satu lagi lah harta perkongsian lah. Harta perkongsian ni selalunya untuk bisnes lah. Kalau bisnes, dia ada rakan kongsi dia, dan selalunya harta-harta dia di pejabat itu adalah harta perkongsian lah. Jadi si isteri ni dia tak boleh nak claim lah barang-barang kat situ sebagai harta pencarian, sebab itulah harta perkongsian si mati dengan apa rakan niaga dia dan seumpamanya lah. So harta pencarian ni betul-betul harta yang selepas perkahwinan, dalam masa perkahwinan, tetapi dia bercampur kerana adanya juga usaha daripada pasangan. Kan? Sebab dia bawa isteri dia pergi toreh, getah kan, tapi pukul 8 ni dah kopi lagi si isteri itulah yang sampai ke pukul 10 pagi kan. Dia dah kopi dah, pukul 7.30 dah kopi dah contohnya kan, lepas tu pergi ambil kalengan. Sebenarnya usaha tu banyak usaha isteri lah. Contohnya lah, so benda-benda macam tu akhirnya dia dapatlah simpan duit dan membeli properti, dan memang dia bercampur lah, sebab usaha itu bercampur. Itu memang harta sepencarian. Dan ini yang saya sebut juga tentang deklarasi ni. Deklarasi harta pencarian sekarang ni memang dibuat oleh ejen-ejen syarikat amanah dan juga dibuat oleh peguam lah. Saya pun buat juga deklarasi harta pencarian kerana memudahkan, dan dia memang menjadi isu lah, sebab deklarasi ini dibuat semasa harmoni. Ada yang bahaskan dia adalah tidak valid sebab dia tidak mengikat 100% lah, sebab kausa tindakan itu belum timbul. Mana pada masa itu pihak-pihak masih lagi harmoni, tidak berlaku perceraian, tidak berlaku poligami, dan tidak berlaku kematian. Walau bagaimanapun, kalaulah dia tidak binding 100%, bagi saya dokumen deklarasi harta pencarian dia adalah satu dokumen islah, dokumen yang boleh menjadi rujukan kepada pihak-pihak selepas berlakunya kausa tindakan tadi. Kalaulah dia bukan 100% mengikat pun, tetapi dia sangat-sangat membantu, dan bagi saya ia perlu diperluaskan lah. Dan kita tengoklah macam mana keputusan-keputusan hakim, sebab kalau nak kira bahas memang semua boleh bahas lah. Pihak defendant yang akan bahas macam itulah, pihak plaintiff dia akan bahas cara dia akan bahas cara al-muslimuna ala syurutihim, yang kat sana dia bahas isu locus, sama ada benda tu sudah pematang atau tidak, ia buat perjanjian sebelum matang, so kausa tindakan belum, macam-macam itu sampai bila pun tak habis saya rasa, sebab itu berdasarkan dan saya tak nak pergi sampai perbincangan tahap tu pun. Lebih baik dibuat berbanding tidak buat deklarasi harta sepencarian ini. Deklarasi harta pencarian ini agak mudah sebenarnya, just dua-dua pihak bersetuju harta apa dan berapa portion. Isu seterusnya tentang KWSP, ataupun kita ada berapa minit ni? Isu tentang KWSP itu sama sikit lagi. KWSP sebagai sama ada KWSP ni harta pencarian ataupun tidak. Pada tahun 2001 dalam kes Mas Rizal lawan Azizah, diputuskan bahawasanya KWSP adalah harta pencarian. Pada masa tu dihujahkan bahawasanya sekiranya tidak diwajibkan menyimpan, maka si defendant ni dia akan bagi banyak lah kepada isteri dia. Tapi dia tak boleh bagi banyak dekat isteri dia sebab terpaksa potong, wajib potong kan. KWSP ni wajib, majikan potong bahagian pekerja dan majikan mau bagi pula bahagian majikan tu sendiri. Jadi dia hujahkan kalaulah tidak ada potongan, lagi banyaklah saya dapat. Sebab saya isteri, tapi disebabkan potongan termasuk dalam akaun suami saya, maka potongan itu sebenarnya menjadi harta pencarian antara saya dengan bekas suami saya. Macam itulah dihujahkan. Saya tak tahu suami lawan isteri, kalau macam ni nampak macam suami lawan isteri. Saya tak ingatlah detail kes tu, cuma nak ceritanya dihujahkan sebegitu
uh, KWSP satu kewajipan untuk tidak menyimpan, akan dapat banyak lah dekat pasangan. So apa yang tersimpan itu perlu dikira sebagai sepencarian. Dan ini mahkamah hakim dalam kes itu mengiktiraflah KWSP sebagai harta sepencarian. Tetapi Majlis Fatwa Kebangsaan pada tahun 2005 mengatakan wang simpanan KWSP adalah harta pusaka dan mesti dibahagikan mengikut hukum faraid. KWSP tidak dianggap sebagai harta sepencarian kerana harta alih tidak termasuk dalam kategori perkongsian syarikatul abdan. Dia melihat KWSP itu sebagai harta individu, dia tidak sebagai harta sepencarian. Sebab setiap orang bekerja, setiap orang dipotong gaji dia masuk dalam KWSP. So itu adalah harta individu dia lagi. Dia tidak bercampur lagi dengan apa-apa. Sebab harta sepencarian ni harta kena bercampur. Itu antara alasan yang dibuat oleh Majlis Fatwa Kebangsaan. Hanya belum ada lagi fatwa lain yang yang bercanggah dengan itulah. So, selepas daripada itu pun saya tak jumpa kes-kes mahkamah lain yang mengatakan KWSP sebagai harta sepencarian. KWSP dianggap sebagai harta individu. Tapi saya rasa boleh cubalah pengurusan syar'i di sana boleh cuba lagi untuk membuktikan bahawasanya dia sebenarnya suatu, sebab harta pencarian ni, harta KWSP ni banyak sebenarnya. Dia banyak. Jadi ada logik juga di dalam kes Masiran lawan Azizah tu pun. Tapi sebabkan adanya fatwa tu, jadi bukan nak kata fatwa tu salah, tetapi benda ni kan benda develop. Kita digest the law, kita sentiasa melihat bagaimana sepatutnya ia berlaku. Enakmen mahkamah syariah, enakmen syariah pun dicabar. Dulu 20 dia tarik saja jadi 19. Dicabar kerana kononnya ataupun ujahan dia Dewan Undangan Negeri tidak berbidang kuasa untuk meluluskan ataupun meluluskan undang-undang jenayah. Walaupun jenayah syariah kan. Mana sentiasa saja argument, apalagi tentang harta pencarian yang saya rasa masih lagi banyak ruang untuk dihujahkan. Antaranya ialah tentang isu KWSP. So saya ingat itu saja perbincangan kita pada malam ini. Saya akan sambung sikit lagi tentang harta pencarian, tentang isu-isu tuntutan harta pencarian bila berlakunya kematian, setakat mana waris boleh menuntut itu, dan juga tentang kita panggil mana yang lebih prevail, harta semua dituntut sebagai harta pencarian, juga dituntut sebagai harta hibah, juga dituntut sebagai harta wasiat. Tapi dalam masa sama pasangan itu menuntut sebagai harta pencarian, so dia bercampur harta yang sama, dan juga tuntutan faraid contohnya. So kadang-kadang benda tu jadi pening dari sudut sistem, mana yang lebih prevail, dan macam mana harta pencarian sebagai harta yang bercampur, malul musyak yang panggil, harta yang bercampur, macam mana untuk determine betul-betul harta pencarian tu. Fatwa mengikat, fatwa yang digazetkan itu, dia sebenarnya fatwa tidak mengikat hakim. Sebenarnya hakim bebas berijtihad. Yang mengikat hakim ialah statut. Tetapi fatwa kan satu guidance lah. Kecuali fatwa yang digazetkan dihujahkan sebagai mengikat hakim lah. Tapi bagi saya itu pun satu hujahan akademik lah. Tapi bagi saya statut lebih mengikat hakim berbanding dengan fatwa. Sebab hakim dia ada ijtihad dia, so dia boleh lari daripada fatwa pun sebenarnya. Hujahkan dan dia melihat keadilan, sebab mahkamah kan dia melihat keadilan. Jadi fatwa tu bukan statut, kecuali statut. Statut itu mengikat hakim lah. Hakim kan dia kata saya nak buat benda lain, tapi tangan dan kaki saya diikat oleh statut. So saya ingat saya akan rujuk soalan-soalan ini dalam perbincangan minggu depan. Ini Nur Syuhada ni peguam syar'i, saya malu dia lebih berpengalaman sebab dia peguam syar'i full time. Saya ni peguam dua alam. So saya ingat itu saja perkongsian saya pohon maaf, tak apa, soalan-soalan ni saya take note, saya akan tengok dan saya akan bagi feedback lah. Apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kurang itu kerana kelemahan saya. Contohnya tadi tiba-tiba tak keluar suara, itu biasa.
laptop saya pun saya ada masalah lagi. Dia masalah browser dia tidak boleh upgrade. Apple punya sistem kadang-kadang dia memang direka supaya tak boleh update supaya kita kena beli MacBook yang baru. So itu ada perkara teknikal, kadang-kadang kelemahan saya sendiri. Apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kurang itu kerana kelemahan saya. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih semua.